Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kepada kita nikmat iman, Islam, dan diberi juga kesihatan kepada kita semua untuk kita melaksanakan amal ibadah dan menjalani kehidupan kita dengan sempurna. Jadi, Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu dalam majlis tazkirah. Mudah-mudahan majlis kita ini diberi rahmat, diberi kebaikan, diberi pahala, digandakan amal ibadah kita insya-Allah. Jadi tajuk tazkirah kita pada kali ini insya-Allah iaitu dengan tajuk amalan sedikit pahala berganda. Iaitu amal ibadah yang kita lakukan amatlah ringan, amatlah mudah untuk dilakukan. Dan juga pahala ia berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Jadi marilah sama-sama kita merebut peluang untuk berusaha melaksanakan amal ibadah kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, apakah amalan yang sedikit dan pahala berganda itu? Iaitu yang pertama, solat berjemaah. Solat yang dikerjakan secara berjemaah, imam serta makmum. Kelebihan solat berjemaah, yang dimaksudkan solat berjemaah ini iaitu solat fardu secara berjemaah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam keadaan sekarang ini, kita tidak dibenarkan oleh kerajaan untuk melaksanakan solat berjemaah di masjid. Tetapi mudah-mudahan dengan kita sentiasa melaksanakan solat berjemaah di masjid ketika tidak berlaku pandemik COVID-19 pada hari itu, mudah-mudahan pahala yang kita kerjakan sembahyang berjemaah di rumah bersama anak dan isteri, di samping kita juga dapat mengajar anak-anak kita mengerjakan solat berjemaah, dan di samping itu boleh memberi nasihat ilmu fardu ain kepada anak dan isteri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga mengekalkan pahala solat berjemaah yang pada dahulunya kita sentiasa melakukan di masjid, tetapi kerana di atas untuk mencegah daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 sekarang ini, Allah Ta'ala memberi juga pahala sebagaimana pahala kita kerjakan solat berjemaah dahulu. Jadi apakah kelebihan dan juga fadilat bila kita mengerjakan solat berjemaah ini? Disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, yang mana kelebihan mengerjakan solat jemaah iaitu kita akan mendapat pahala 25 darjat ataupun 27 darjat ataupun pahala, gandaan pahala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
salatul jama'ah afdalu min salatil fadhi bisab'i wa 'ishrina darajah atau kama qala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengerjakan solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat bersendirian, iaitu sebanyak pahala 27 darjat. Itu yang pertama. Yang kedua pula, iaitu kelebihan berada di saf yang pertama. Kelebihan berada di saf yang pertama. Yang mana kelebihannya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat akan berselawat kepada orang yang berusaha untuk mendapat saf yang pertama. Orang yang datang awal ke masjid, mendapat pahala yang lebih daripada orang yang datang lewat. Kerana apa? Kerana orang yang datang awal ke masjid itu menunjukkan dia ni bersungguh-sungguh taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat saf yang pertama. Bila dia mendapat saf pertama, maka dia akan didoakan oleh Allah dan para malaikat, iaitu selawat rahmat. Selawat iaitu rahmat daripada Allah, kasih belas, kasih sayang daripada Allah dan juga para malaikat, orang yang mendapat saf yang pertama. Sumber hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian amalan yang ketiga, iaitu amalan menyebut amin selepas surah Al-Fatihah dalam solat. Menyebut amin selepas kita selesai membaca Al-Fatihah, waladdallin, maka kita pun sebut amin. Menyebut amin selepas surah Al-Fatihah, sama ada dia sembahyang sendirian ataupun dia sembahyang berjamaah. Bila imam sebut amin, maka dia pun menyebut amin. Dia juga akan diaminkan doanya oleh malaikat. Kelebihan fadilat iaitu diampunkan dosa yang telah lalu. Diampunkan dosa yang telah lalu. Orang yang menyebut amin selepas Al-Fatihah. Sumber hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya yang keempat. Amalan yang keempat iaitu solat isyak berjamaah. Mengerjakan sembahyang isyak berjamaah. Kelebihannya iaitu orang yang mengerjakan solat isyak berjamaah, maka dia akan mendapat pahala qiyamul lail. Qiyamul lail separuh malam. Sekiranya tempoh masa malam itu 12 jam, maka dia seperti mengerjakan amal ibadat selama 6 jam. Itulah kelebihan solat isyak berjamaah. Sumber iaitu hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Seterusnya amalan yang kelima iaitu mengerjakan solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah. Kelebihannya, fadilatnya, dia mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Seperti dia mengerjakan ibadat. Sama ada sembahyang, baca Quran, berzikir, beriktikaf sepanjang malam. Sesiapa yang mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Sumber daripada hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi. Amalan yang keenam
Iaitu amalan yang keenam, iaitu solat malam. Solat malam iaitu sama ada solat tahajud, sama ada solat tahajud dan juga lain-lain. Fadilat kelebihannya akan dijamin masuk syurga. Akan diberi syurga kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim. Seterusnya, amalan yang ketujuh, iaitu solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Kelebihan dianya, ia lebih berharga pahala mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Kelebihannya, dia ni lebih berharga daripada seluruh dunia ini dan semua isi dunia ini. Marilah kita rebut peluang ini, ya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Seterusnya yang ke-8, iaitu mengerjakan solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq, iaitu dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Siapa-siapa yang mengerjakan solat sunat isyraq, maka dia akan mendapat pahala seperti mengerjakan ibadat haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabarani. Seterusnya yang ke-9, mengerjakan solat sunat duha. Mengerjakan solat sunat duha 4 rakaat. Maka kelebihannya, diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Akan diampunkan dosa. Siapa-siapa yang mengerjakan solat sunat duha sebanyak 4 rakaat akan diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih. Hadis muttafaqun alaih. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga Imam Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Kelebihan solat sunat duha 4 rakaat lagi, iaitu akan dibina rumah di dalam syurga. Akan dibina rumah di dalam syurga nanti. Hadis riwayat At-Tabarani. Seterusnya, amalan yang ke-10. Solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Maka kelebihannya juga akan dibina rumah di dalam syurga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kelebihannya lagi, sesiapa yang mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, maka ia seperti melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Pahala mengerjakannya ialah sebanyak 120,000 rakaat solat. Hadis riwayat At-Tabarani. Seterusnya yang ke-11. Yang ke-11, solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan solat sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kelebihan bagi sesiapa yang melakukannya akan diharamkan daripada api neraka. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yang ke-12, iaitu solat sunat qabliyah asar 4 rakaat. Kelebihannya akan mendapat rahmat Allah dan juga diharamkan daripada api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Haythami dan At-Tabarani.
Yang ke-13, amalan yang ke-13 iaitu solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Selepas kita sembahyang fardu isyak, maka kita sembahyang sunat selepas isyak itu 4 rakaat. Maka ganjaran pahala kelebihannya iaitu mendapat pahala seperti melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Pahala mengerjakannya seperti mendapat pahala sebanyak 120,000 rakaat solat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Seterusnya yang ke-14, iaitu solat sunat rawatib 12 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Maka ganjaran kelebihannya akan dibina syurga. Akan dibina rumah di dalam syurga. Sumber hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini pula kelebihan bagi sesiapa yang mengerjakan amalan-amalan yang berkait dengan harian kita, iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kelebihan kita membaca Al-Quran. Yang mana satu huruf Allah Ta'ala memberi ganjaran 10 pahala. Bukan bermakna alif, lam, mim itu satu huruf. Alif, maksudnya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna dia sudah mendapat 30 pahala. Tengoklah di sini besarnya rahmat, kelebihan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengerjakan sesuatu amalan itu sedikit sahaja tetapi pahalanya amat banyak. Sumbernya iaitu hadis riwayat Imam Tirmizi dan At-Tabarani. Seterusnya yang ke-16 iaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Kelebihannya surah Al-Fatihah ni surah paling agung di dalam Al-Quran. Surah paling agung di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini ialah surah yang boleh dibaca oleh semua orang Islam. Kenapa? Kerana wajib menghafal surah Al-Fatihah. Sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang, maka sembahyang kita tidak sah. Maka di sini diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua agar memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah agar solat kita diterima sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya yang ke-17, membaca surah Al-Zalzalah 2 kali paling kurang. Paling kurang 2 kali. Kerana apa? Kerana kelebihannya pahala sekali bacaan surah Az-Zalzalah. Apa surah Az-Zalzalah tu? Iaitu Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir. Yang mana pahala sekali bacaan surah Az-Zalzalah seperti membaca 1/2 Al-Quran ataupun 15 juzuk Al-Quran. Baca 2 kali seolah-olah sudah mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Seterusnya yang ke-18, tuan-tuan, iaitu membaca surah Al-Kafirun sebanyak 4 kali paling kurang. Kenapa? Kerana pahala sekali bacaan surah Al-Kafirun
Iaitu seperti membaca 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Iaitu bersamaan 7 juzuk setengah. 7 juzuk setengah. 1/4 Al-Quran. Apa surah Al-Kafirun tu? Iaitu yang dimulakan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu surah Al-Kafirun. Sumbernya daripada hadis riwayat Imam At-Tabarani, Al-Baihaqi, Al-Bazzar dan Al-Hisani. Yang ke-19, iaitu membaca surah Al-Ikhlas. Paling kurang 3 kali. Kenapa? Pahala sekali membaca surah Al-Ikhlas seperti membaca 1/3 Al-Quran. Al-Quran kita bahagikan 3. Kita bahagi 3, iaitu 10 juzuk. 10 juzuk. Sekali membaca surah Al-Ikhlas bersamaan membaca 10 juzuk Al-Quran. 3 kali surah Al-Ikhlas bersamaan dengan membaca 30 juzuk Al-Quran. Apa surah Al-Ikhlas itu? Iaitu surah yang dimulakan dengan Qul huwallahu ahad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ke-20, iaitu membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu. Membaca ayat kursi selepas setiap kali selesai solat fardu. Kelebihan, tidak ada yang boleh menghalang masuk syurga kecuali kematian. Kalau kita mati di antara solat fardu, yang mana selepas solat fardu itu kita telah membaca ayat kursi, bermakna insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Sumber hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yang ke-21, membaca 100 ayat setiap malam. Sesiapa yang membaca 100 ayat setiap malam. 100 ayat ni tak kira lah. Ayat yang pendek ke, ayat yang panjang ke. Pentingnya 100 ayat. Jangan kurang daripada 100 ayat. Maka pahalanya dia mendapat seperti mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Sama seperti pahala tadi yang kita sudah selesai tadi, iaitu sembahyang fardu subuh berjamaah. Mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabarani. Seterusnya yang ke-22, membaca Sayyidul Istighfar sekali pada waktu pagi, sekali pada waktu petang dan sekali pada waktu malam. Iaitu akan mendapat pahala, akan mendapat syurga jika meninggal pada hari atau malam itu. 3 kali sehari. Pagi, petang, malam. Maka kalau dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seterusnya yang ke-23, iaitu membaca istighfar. Lafaznya iaitu Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Macam mana lafaznya? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Maka ganjaran pahala, ia mendapat pahala seramai semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman, baik lelaki dan juga perempuan, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Kerana lafaz ini umum. Astaghfirullah, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu untuk semua orang mukmin laki-laki dan semua orang mukmin perempuan. Maka dia akan mendapat pahala seramai semua orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Hadis riwayat At-Tabarani. Seterusnya yang ke-24, iaitu berselawat. Lafaznya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa anzilhul maq'ad al-muqarrab indaka yaumal qiyamah. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Maksudnya, ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah tempat yang paling dekat indaka di sisi engkau pada hari kiamat. Itu kelebihannya mendapat syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seterusnya yang ke-25. Doa untuk Nabi. Iaitu jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna. Baik, kita besarkan dulu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kami. Dan juga kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh, sebagaimana yang semestinya. Maka sesiapa yang membaca doa untuk Nabi ini, sekali membaca 70 malaikat akan menulis ganjarannya selama 1000 hari. Selama 1000 hari. Hadis riwayat At-Tabarani, Al-Munziri, As-Sakhawi. Yang ke-25, tasbih. Membaca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu bertasbih sebanyak 100 kali setiap hari. Maka akan dipadamkan dosa kecil, walaupun sebanyak buih di lautan. Sesiapa yang bertasbih dengan tasbih ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, sebanyak 100 kali setiap hari, maka akan dipadamkan dosa kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga mendapat 1000 pahala dan dipadamkan 1000 dosa kecil. Akan mendapat 1000 pahala dan dihapuskan 1000 dosa kecil. Sumber hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita merebut peluang keemasan ini sebagai ganjaran, sebagai menjadi bekalan kita, sebagai perbendaharaan kita untuk kita menuju ke alam yang kekal abadi, selama-lamanya di sana. Marilah kita perbanyakkan amal-amal ibadah yang ringan saja ini, yang mana pahalanya amat-amatlah banyak. Mudah-mudahan ia
akan memberi pertolongan kepada kita semua dan juga memberi kepada kita dijauhkan kita daripada neraka dan diberi kepada kita pahala serta derajat yang tinggi di syurga nanti insya-Allah. Baiklah, saya rasa cukup setakat itu saja untuk tazkirah kita pada kali ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.